Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada minggu ini. Untuk minggu ini, diharap murid sedia untuk masuk ke tema yang pertama. Yang pertama ini ialah akui dalam sains. Yang tajuknya adalah kemahiran saintifik. Okey. Harapnya anak-anak masih setia bersama cikgu. Okey, untuk objektif PDPR kita pada hari ini, di akhir PDPR, diharap murid dapat menyatakan deria untuk membuat pemerhatian tentang situasi yang akan cikgu berikan. Alright, ada dua jenis kemahiran saintifik yang perlu dikuasai oleh murid ya. Yang pertama kemahiran proses sains dan yang kedua adalah kemahiran manipulatif. Okey, ada 12 kemahiran proses sains yang perlu dikuasai sebelum berakhirnya tahun 6. Okey, untuk kemahiran manipulatif perlu ada 5 dan perlu dikuasai oleh setiap murid. Okey. Alright, untuk tahun 3, kamu hanya perlu menguasai 6 sahaja, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, meramal, membuat inferen dan juga berkomunikasi. Tapi untuk minggu ni hanya kita akan lihat tentang memerhati. Jadi kamu perlu kuasai kemahiran ini dulu ya untuk minggu ini. Okey, untuk kemahiran manipulatif ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana yang pertama ni adalah menggunakan dan mengendalikan peralatan dengan betul. Yang kedua, kalau gambar macam ni adalah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakukan spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan yang kelima, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul. Okey, kat sini kita nak tengok apa itu kemahiran proses sains sebelum kita pergi ke kemahiran lain. Okey, kemahiran proses sains, okey, iaitu kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada suatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Jadi apa-apa nak cari jawapan atau nak selesaikan sesuatu secara bersistem, kita kena gunakan kemahiran proses sains. Yang mana ada tadi cikgu cerita ada 12 semuanya, tapi untuk tahun 3 hanya kita belajar hanya 6 sahaja. Okey, sekarang ni kita pergi dekat kemahiran pertama, iaitu memerhati. Okey, apa itu memerhati? Memerhati bukan sahaja guna mata kita menggunakan semua deria. Okey, kita gunakan semua deria macam cikgu kata tadi. Deria rasa, deria bau, hidu, deria sentuhan, lagi deria dengar. Okay, ada 5 deria yang kita kena gunakan semuanya, atau mungkin salah satu atau mungkinlah tak semualah. Okay, untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena. Jadi memerhati ni menggunakan semua deria untuk kumpul maklumat tentang sesuatu. Jadi apa 5 organ deria manusia ni? Okay, yang pertama tadi. Okay, yang pertama. Okey, yang pertama. Pertama apa tadi? Kalau hidung guna hidung. Okey, seterusnya kalau rasa guna lidah, bukan mulut Kemudian dengar guna telinga. Okey, 4. Sentuh guna kulit. Apa lagi ni? Lihat guna mata. Jadi ada 5 organ deria manusia yang perlu digunakan untuk mengumpul maklumat dalam kemahiran memerhati. Kita
satu situasi kat sini di mana Aisyah, Lina, Kim dan Langgi sedang minum petang di warung Pak Mat. Okey. Yang ni Aisyah. Okay, kita tengok apa dia gunakan. Sedap betul bau kuih ini. Okey, maksudnya dia gunakan dari bau dia hidu. Jadi dari hidu, jadi dia gunakan hidung. Okey, seterusnya. Rasanya juga manis. Manis maksudnya dia guna lidah. Okey, seterusnya kita tengok Kim pula. Mesin pengisap ais itu berbunyilah. Bunyi maksudnya dia guna organ dia telinga, mendengar. Seterusnya, sejuknya cendol ini. Sejuk maksudnya dia menyentuh. Menyentuh maksudnya dia guna kulit. Okey, seterusnya, warnanya yang pun menarik. Warnanya kita lihat. Lihat dia guna mata. Jadi ada 5 dia kat sini. Jadi dia suruh ceritakan pemerhatian yang dibuat oleh Aisyah, Kim, Langgi dan warung Pak Mat. Okay, macam mana kamu nak bercerita? Okey, contohnya macam ni. Betul lah tu. Contohnya, bau kuih ini sedap. Jadi boleh buat ayat dia jadi. Okey, seterusnya, kuih ini rasa manis. Kemudian yang ni pula, pengisap ais, mesin pengisap ais berbunyi. Kemudian yang ni, cendol itu sejuk. Ataupun yang ni, warna cendol itu menarik. Maksudnya ada ayat yang cantik sikit daripada perkataan ni. Tengok apakah dera yang terlibat. Okey, cikgu nak kamu fikir dalam 1 minit. Apakah dera yang terlibat dalam 3 soalan yang cikgu kongsi daripada main A ni. Okey, sekarang kita tengok jawapannya. Okay, buah itu harum dan manis isinya. Harum maksudnya dia guna bau. Manis isinya maksudnya dia guna rasa. Okey, betul ya. Kalau siapa yang jawab macam tu tadi. Okey, cerak itu panas dan berbunyi sangat nyaring. Okey, cerak itu panas. Panas maksudnya tadi macam tadi sejuk. Panas adalah sentuhan. Berbunyi sangat nyaring. Bunyi maksudnya pendengaran. Okey, seterusnya, anak pokok itu layu, hanya ada satu je pemerhatian dia. Jadi dia guna penglihatan. Okey, boleh nampak Okey, sekarang ni kita tengok lagi latihannya. Apakah organ dan dera yang terlibat? Okey, sekarang ni tengah makan ayam goreng. Apa organ yang terlibat? Apa dera yang terlibat? Ayam goreng. Okey, cikgu bagi masa 30 saat yang ni. Okey, pandai. Bila makan ayam goreng, kita guna lidah. Okey, ingat tu bukan mulut ya, lidah. Lidah yang rasa makan goreng tu sedap ke tak sedap ke adalah lidah. Soalan yang seterusnya, jadual ini menunjukkan bilangan kes jangkitan disebabkan COVID-19 hingga Januari 2021 di Malaysia. Okey, ada 4 negeri, okey, dan juga serta bilangan kes dia. Jadi sekarang ni cikgu nak pemerhatian. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat? Pemerhatian kamu kena ingat, kena tengok keputusan dulu baru cerita yang lain. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk jawab soalan ni. Okey, pandainya kamu menjawab ya, tahniah. Okey, yang ni cikgu kata tadi tengok keputusan dulu. Jadi tengok keputusan dulu bilangan kes. Okey, bilangan kes tu kamu kena, untuk pemerhatian ni kamu kena pilih yang paling tinggi atau paling rendah. Okey, kalau kat sini cikgu bagi contoh, cikgu pilih paling tinggi. Paling tinggi adalah negeri R. Jadi cikgu pun ceritalah ambil bilangan kes negeri R paling banyak ataupun paling tinggi. Kalau kamu ambil contohlah, kamu tak nak ambil yang ni, kamu nak yang paling rendah. Okey, paling rendah ni adalah U. Okey, 63. Jadi kamu boleh tulis
Okey. Bilangan kes negeri negeri you paling sedikit. Itu pun dah diterima. Dan cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan pada minggu ini, walaupun dia simple, tapi untuk kemahiran memerhati. Banyak cara yang boleh dilakukan untuk kemahiran ini. Jadi untuk tugasan minggu ini, kamu perlu siapkan dengan memberi respon yang tepat berdasarkan kehendak soalan tu. Jadi kena faham soalan tu dulu. Hanya satu soalan saja. Okey, tahniah dan terima kasih kerana bersama cikgu untuk berPDR pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.